نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu, dan juga kita bersyukur dan mendoakan kepada orang lain juga yang semoga mereka juga berada di dalam majlis-majlis ilmu dan zikir. Semoga kita bersama-sama menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama banyakkan berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ianya menjadi sebab di antara sebab untuk Allah merahmati kita dan menjadikan kita di antara kalangan orang-orang yang beramal saleh dan mendapat keberkatan dan rahmat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, kalau tak silap saya muka surat 187 lah, tak apa, rasanya takut saya juga yang tersilap ni. Tapi yang saya ingat, saya last sekali bercakap tentang musabbihat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah yang mempunyai tasbih, dan itulah yang terakhirnya. Kalau tak silap saya, kalau saya silap, saya minta maaf banyak-banyak ya puan moderator, itu kesilapan saya. Tapi saya ulang jugalah, insya-Allah, mula dengan nombor 272, insya-Allah. Mula dengan 272, muka surat 187, muka surat 187, nombor 272. Kalau tengok dekat sini, saya letakkan dekat sini, saya share dekat sini. Ini hadis yang kalau ikut kat sini 232/16, tak apa, yang kita tengok dekat cetakan Al-Hidayah iaitu 272. Ada sedikit perbezaan lafaz perbezaan lafaz yang terdapat di dalam terjemahan, didapat dalam terjemahan, kejap. Dalam terjemahan ataupun dia terjemah terus, tidak terjemah secara wording di dalam di dalam cetakan Al-Hidayah ini. Kita tengok ada sedikit perbezaan nanti. وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال الترمذي حديث حسن. Kalau kita tengok dekat sini, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata وروينا عن عائشة رضي الله عنها, kami meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Maksudnya dia tidak akan tidur sehingga dia baca dua surah ni. Sehingga dia baca Bani Israel dan juga Az-Zumar. Dalam lafaz hadis ini iaitu Bani Israel, kita jarang mungkin dengar, kita mungkin jarang mendengar nama surah Bani Israel. Ya? Zumar, Az-Zumar kita biasa dengar, tapi kita mungkin jarang dengar surah Bani Israel, kecuali siapa-siapa yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu kaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, mungkin ada penerangan-penerangan daripada asatidah. Tapi Bani Israel adalah nama surah, nama lain bagi surah Al-Isra. Itu sebab kalau tengok dekat dalam cetakan Al-Hidayah ini, dia terus terjemah. Tidaklah tidur sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar.
Imam At-Tirmidzi rahimahullah dia kata hadis ini hadis hasan. Maka kalau merujuk kepada terjemahan ini, surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel, ia dah termasuk di dalam Al-Musabbihat. Dia dah termasuk di dalam kategori surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Dan di sini terdapat satu lagi tambahan surah-surah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia tidur adalah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar yang bermula dengan Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sehinggalah akhir surah Az-Zumar. Akhir surah Az-Zumar yang juga mempunyai banyak ayatnya, sebenarnya dalam 75 ayat. Dalam 75 ayat. Jadi surah ini agak panjang, tetapi itulah yang dilazimi ataupun pernah dibaca. Dan kalau kita tengok dari segi kalam ataupun perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahawa Nabi tak pernah tinggal baca surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Kedua-dua surah ini agak panjang, tetapi Nabi tidak pernah tinggalkan sebelum dia tidur. Maka kita tengok banyak surah-surah ataupun bacaan-bacaan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca sebelum dia tidur. Dan seterusnya, warawaina bil isnad, muka surat 187 nombor 272, dan kita dah masuk ke nombor 273. Okey? Banyak surah-surah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca sebelum dia tidur, ataupun bacaan-bacaan sebelah malam. Dia ada banyak kategori lah. Kita dah jumpa banyak bab-bab, sama ada doa-doa atau zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan, sama ada di belah pagi ataupun belah petang. Jadi di belah petang ini termasuk juga waktu malam. Cumanya bab ini dikhususkan kepada bacaan-bacaan yang hampir Nabi nak tidur. Nak tidur. Surah Al-Mulk dan sebagainya ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Tidak ada masalah. Kalau tak sempat baca 2/3 malam, tidak ada masalah juga. Ulama-ulama, saya ada rujuk juga, ada 1-2 tulisan yang bila ditanya adakah boleh dibaca surah-surah ini, kalau tak sempat baca surah-surah ini di dalam solat-solat nafilah, di dalam solat-solat sunat, termasuk juga solat-solat malam lah. Kalau ikut penerangan itu, maka ulama-ulama kata bacaan yang sepatutnya kalau mengikut sunnah adalah sebelum tidur. Tetapi kalau dibaca di dalam solat-solat nawafil ataupun solat-solat sunat, itu juga diberi ganjaran insya-Allah. Tetapi yang mengikut betul-betul apa yang Nabi buat adalah sebelum tidur. Itu sebab kita nak tidur pun ada persediaan. Itu sebab Nabi mengajarkan kita nak tidur ni bukan dalam keadaan kita kelam kabut ataupun terlalu tidak bersedia. Nak tidur pun kita kena bersedia. Tapi itulah keadaan kita. Bukan nak cakap kepada orang lain, kita sama-sama kita tahu bagaimana kita dalam keadaan kita nak tidur. Itu sebab datang keadaan-keadaan kita rasa kita tak sempat nak baca, tetapi ambillah mana-mana riwayat yang sahih tentang doa dan zikir selain daripada surah-surah yang agak panjang ini untuk kita baca. Tetapi sebaiknya, sepatutnya kita ikut apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Maka ini satu perkara yang menunjukkan, saya selalu ulang, ini satu perkara yang menunjukkan bila kita dah belajar ni, ia menunjukkan kepada kita terlalu banyak dah apa yang Nabi tinggalkan untuk kita amalkan. Tidak ada masalah Nur Arida kalau tak sempat boleh baca dalam solat-solat nawafil belah malam ataupun solat-solat sunat sebelum kita tidur ataupun bila-bila masa sahaja di waktu malam. Tapi ini adalah khusus kepada bacaan-bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia tidur.
Pun ini kalau sebelah pagi kita dah lepas banyak dah zikir-zikir di sebelah pagi dan di sebelah malam, di sebelah petang, boleh rujuk dalam rakaman-rakaman kita yang sebelum ni. Kita dah lepas melalui kategori-kategori ataupun bacaan-bacaan Nabi Muhammad SAW tentang zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu pagi dan petang, insya-Allah. Kalau tengok dekat sini Nabi kata apa? Warawaina bil isnadis sahih. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Daud dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza akhadha madja'ahu alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Ustaz, surah Az-Zumar itu ayat berapa ya? Terima kasih. Tak, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar secara keseluruhan. Surah Bani Israel, surah Al-Isra, surah Az-Zumar secara keseluruhan. Dia tak tetapkan mana-mana ayat. Jadi, kaedahnya yang biasa, saya pernah tekankan sebelum ni, kalaulah ada riwayat yang sahih mengatakan tentang bacaan surah Al-Mulk, bacaan surah Al-Kahf contohnya, bacaan surah-surah apa-apa surah sahaja yang datang daripada riwayat yang sahih, kalau tidak ditetapkan berapa ayat, maka maknanya adalah secara keseluruhan surah. Tetapi bagi siapa-siapa yang mungkin tak sempat nak baca, maka dia bacalah daripada mula sehinggalah dia berhenti di mana-mana bahagian surah yang dia mampu pada ketika itu. Okey. Mungkin juga seseorang dia cuba baca tapi dia rasa panjang, mungkin malam ni dia baca 10 ayat, esok baca 10 ayat, lepas tu baca 10 ayat. Sampailah habis surah tu juga insya-Allah diberikan ganjaran disebabkan kita dah berniat nak ikut Nabi tapi mungkin kita belum mampu. Tetapi itulah kaedahnya. Tanpa ada apa-apa pengkhususan tentang mana-mana ayat daripada surah-surah tersebut. Macam surah Az-Zumar tidak ada tentu ayat mana-mana. Surah Az-Zumar sahaja. Surah Al-Isra tidak ditentukan apa-apa ayat yang boleh dipilih-pilih. Kecuali dalam keadaan kita tak mampu. Ustaz boleh beritahu semula surah-surah musabbihat. Okey, surah-surah musabbihat itu ada 4 kategori. Yang pertama dibuka dengan masdar. Yang kedua dibuka dengan fi'il madhi, past tense. Yang ketiga dibuka dengan fi'il mudhari', present tense. Yang keempat, surah-surah yang dibuka dengan fi'il amar, kata kerja suruh. Okey. Yang pertama dibuka dengan masdar, lafaz subhana, iaitu surah Al-Isra, satu surah sahaja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang kedua, surah yang dibuka dengan fi'il madhi, iaitu surah Al-Hadid, surah Al-Hashr, surah As-Saf. Ada 3 surah. Yang dibuka dengan fi'il mudhari', iaitu yusabbihu lillah. Ada 2 surah, iaitu surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun. Surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun. Yang keempat iaitu surah yang dibuka dengan fi'il amar dengan sabbihis, iaitu sabbih, iaitu sabbih isma rabbikal a'la, iaitu surah Al-A'la. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 surah. 8 surah. Ada 8 surah. Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hashr, As-Saf, At-Taghabun, Al-Jumu'ah, Al-A'la. Sekejap, ada 7 ke 8? 7 surah. Ada 7 surah. Okey? Ada 7 surah semuanya. Boleh dapat Okey, terima kasih Akmal. Jadi kita kembali kepada hadis yang kita sedang baca. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada di dalam Sunan Abi Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Selalu diingatkan kalau Ibnu Umar kena sebut radhiyallahu anhuma,
bukan wajib tetapi menghormati dan mendoakan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat. Ibnu Umar kena radhiyallahu anhuma sebab anak dan ayahnya dua-duanya sahabi, dua-duanya sahabat Nabi. Umar Al-Khattab, Umar Al-Faruq, ayah dia, anak dia Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah, nama dia Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun berdoa, berzikir kalau apabila dia hendak tidur, bila dia nak pergi kepada pembaringan, dia akan baca, dia akan berzikir, dia akan berdoa dengan doa ataupun zikir, alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal, alhamdulillahi ala kulli hal, Allahumma rabbi kulli syai' wa malikahu wa ilahi kulli syai' a'udzu bika minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia akan baca apa? Dia baca alhamdulillah, yang saya baca tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan aku, yang mencukupkan aku, yang memberikan aku tempat perlindungan, yang memberi aku makan, yang memberi aku minum, dan dia juga yang memberikan kepada aku segala nikmat, segala anugerah, dan membanyakkan kelebihan-kelebihan ke atas anugerah itu. Kita tengok bila Allah bagi kita solat, suruh kita solat, Allah bagi kita banyak pahala kalau kita solat dengan khusyuk. Kita solat berjemaah, kita banyak lagi dapat pahala daripada solat seorang-seorang. Walladzi a'tani fa'ajzal, dan dialah yang memberikan kepada aku dengan pemberian-pemberian dan fa'ajzal, dan banyakkan pemberian itu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala di atas semua keadaan, semua perkara. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang memiliki sesuatu perkara, yang memiliki segala-galanya di atas muka bumi ini, sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak, dan juga Tuhan seluruh sesuatu. Aku memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada api neraka. Hadis ini hadis hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Hibban juga, dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Nataij Al-Afkar juga mensahihkan hadis ini. Okey. Imam Ibn Hajar mensahihkan hadis ini, tetapi takhrij dalam kitab yang kita baca ini, Al-Lawami' ini, dia letakkan kategori hasan. Tidak ada masalah, yang pentingnya hadis ini boleh diterima untuk kita amalkan. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal, alhamdulillahi ala kulli hal, Allahumma rabbi kulli syai' wa malikahu wa ilahi kulli syai', a'udzu bika minan nar. Maka kita doa, kita zikir, kita kena faham makna dia, kita kena faham apa akidahnya, apa tawaduknya kita, apa ikatan ni, kita kena ikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu hadis yang sedang kita baca ni. Kita terus kepada hadis yang seterusnya. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد النجوم وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, siapa yang menyebut bila dia nak pergi ke tempat pembaringan dia, tempat tidur dia, astaghfirullahalladzi, aku minta ampun daripada Allah SWT yang mana tiada Tuhan yang layak disembah kecuali lah Dia yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya.
aku memohon keampunan daripadanya sebanyak tiga kali. Allah akan ampunkan bagi dia dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak bilangan bintang-bintang, walaupun sebanyak pasir-pasir di pergunungan-pergunungan yang besar. Kalau ikut makna yang diberikan tentang Ramlun Alij ini, kalau tengok kat sini dia kata apa? Ramlun Alij ini jibalun mutawasilatun yasilu a'laha bisahra'i dahna wa dahna biqurbil yamamah wa asfaluha binajd wa ittisa'an kabiran hatta qala al-Bikri Ramlun Alij yuhitu bi aktsari ardil Arab. Ramlun Alij ini adalah satu yang menggambarkan keadaan jibal, gunung ganang, bukit bukau gunung ganang pasir dekat Sahara, dekat padang pasir, yang sampai ke kawasan yang namanya Dahna, dekat dengan Yamamah, yang turunnya itu dekat dengan Najd, dekat belah Saudi sana lah, dekat padang pasir, dekat negara Arab. Dan luasnya itu luas yang sangat-sangat, sehingga Imam Al-Bikri dia kata apa, Ramlun Alij ini meliputi majoriti, sebahagian besar bumi Arab. Sebahagian besar bumi Arab, nak gambarkan banyaknya lah, nak gambarkan banyaknya butiran-butiran pasir yang terdapat di atas permukaan Ramlun Alij itu, permukaan padang pasir yang luas itu. Dan juga Nabi teruskan, wa in kanat adada ayyamid dunya, dan juga sebanyak mana hari-hari, sejumlah hari-hari di atas muka bumi. Maksudnya sejumlah hari-hari di dunia. Berapa hari dah dunia ini ada, kita pun tak tahu juga kan. Maka berapa banyak jumlah pasir, tak tahu juga, banyaklah. Banyak mana bilangan bintang-bintang, sebanyak mana buih-buih di lautan. Banyak kan? Maksudnya dalam hadis ini disebutkan satu-satu secara detail, nak menggambarkan banyaknya dosa-dosa yang Allah akan ampunkan bagi siapa-siapa yang baca doa ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali sebelum dia nak tidur. Tetapi hadis ini kategorinya dhaif, dhaif. Walaupun Imam At-Tirmidzi rahimahullah dia kata hadis ini hasanun gharib. Hasan tu dah dekat dengan dhaif dah. Lepas tu Imam Tirmizi ni dia letak satu lagi gharib, dah hampir sangat kepada dhaif. Tetapi dan kita tengok takhrij hadis yang dibuat oleh Muhyiddin Mastur dalam kitab Lawami'ul Anwar ini, dia letak kategori hadis ini adalah hadis dhaif, hadis dhaif. Kalau tengok kat sini dia kata waqala al-Hafiz Ibn Hajar hadithun gharib wal wasafi wa syaikhuhu dhaifan, dua-dua orang syaikh di dalam jalur periwayatan itu dhaif kedua-duanya. Dan Ibn Al-Muziri juga meletakkan kategori hadis ini di dalam At-Targhib, dia kata dhaif. Dia kata dhaif. Jadi hadis ini kategorinya adalah dhaif. Walaupun kita tengok tadi banyaklah kalau kita tengok kelebihan-kelebihan, Allah ampunkan dosa dan sebagainya, tetapi hadis ini dhaif. Macam saya selalu sebut, selepas kita dah sibukkan diri kita dengan apa sahaja riwayat, bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang datang dalam riwayat yang sahih, dah habis dah baca, bolehlah kalau nak baca zikir ini dengan syarat tidak menisbatkan, menyandarkan benda ini benar-benar datang daripada Rasulullah SAW, sebab kategori hadis ini adalah dhaif. Boleh faham? Okey. Biasa baca selepas solat juga. Okey, tidak ada masalah. Cumanya kalau ikut Amnira, kalau ikut sunnah nabinya, Nabi baca sebelum tidur. Macam saya kata tadi, kalau tak sempat boleh baca pada waktu malam, kita risau kita tak sempat baca sebelum tidur, maka insya-Allah dikurniakan pahala juga, tetapi sebaik-baiknya ikut apa yang Nabi buat tu lah. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya.
Wa rawaina fi sunan Abi Daud wa ghairihi bi isnadin sahih. Kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada rajulun min an rajulin min aslam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada seorang lelaki daripada Aslam daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. Datang daripada salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku sedang duduk bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi bercakap, Nabi bersembang, Nabi mengajarkan sesuatu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada ketika itu datang banyak peristiwa, termasuklah hadis Jibril, yang Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki, macam datang daripada musafir, tapi tak nampak macam orang musafir. Hadis innamal a'malu binniyat contohnya. Datangnya Jibril juga dalam bentuk rupa paras Dihyah Al-Kalbi contohnya, dan beramai lagi Arabi, orang Badui datang, para sahabat lain datang, ketika mana para sahabat lain juga sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembang dan berbicara tentang agama dan urusan-urusan dunia yang lain. Maka itulah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Keadaan ini datang, aku sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah digigit. Aku telah disengat pada waktu malam." Disengat, digigit, diketik, ikutlah macam mana kita faham. Dan aku tidak boleh nak tidur. Dengan sebab kesakitan itu aku tak mampu nak tidur sehinggalah aku sampai pada waktu pagi. Dan Nabi tanya, apa dia? Kenapa tak boleh tidur? Apa yang menggigit, yang menyengat kamu? Dia kata aqrab. Aqrab ini kalau kita terjemah dia akan jadi kalajengking lah, scorpion. Ataupun mungkin juga binatang-binatang berbisa yang lain, secara umum. Dan Nabi pun kata, ama innaka law qulta hina amsayta, kalaulah kamu sebut, kamu zikir, kamu doa bila kamu datang waktu petang ataupun waktu malam, dengan doa apa? Dengan zikir apa? Dengan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna daripada segala kejahatan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham akidah kita, apa yang ada di atas muka bumi semuanya Allah buat, semua Allah jadikan, sama dia datang sebagai nikmat dan ujian ataupun dia datang sebagai bala dan ujian. Saya selalu sebut, kita selalu sebut juga, ulama-ulama selalu sebut juga, sama ada ia datang sebagai nikmat, dan nikmat juga boleh jadi sebagai ujian, dan ataupun dia datang sebagai perkara yang musibah ataupun bala, dan ia juga datang sebagai ujian. Segala-galanya adalah ujian bagi orang mukmin. Kalaulah kamu baca bila waktu petang ataupun malam, Nabi kata, lam yadurruka syai'un insya-Allah taala, tidak akan dapat memberi mudarat kepada engkau sesuatu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami juga meriwayatkan, Imam Nawawi kata, kami juga meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada riwayat Abi Hurairah, dan telah kita jumpa hadis ini sebenarnya ada beberapa kali dah kita jumpa hadis ini. Kita jumpa hadis ini memang dah beberapa kali dah, terutama dalam zikir pada waktu pagi dan juga bab zikir pada waktu petang. Okey. Dan hadis ini datang disebabkan ada perkataan al-lailah, ludirtul lailata, aku telah disengat pada waktu malam. Maka inilah bacaan
yang dianjurkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi kata kami meriwayatkan hadis ini juga daripada Sunan Abi Daud dan selainnya daripada riwayat Abu Hurairah, dan telah berlalu kita membaca riwayat-riwayat itu daripada Sahih Muslim dalam bab ma yuqalu inda sabah wal masa, dalam zikir pagi dan petang. Maka kita amalkanlah insya-Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak panjang mana pun, semoga ia menjadi sebab Allah melindungi kita dengan doa kita dan zikir kita kepada Allah SWT. Ikatkan diri kita rapat-rapat dengan Allah SWT. Itulah yang paling penting, itulah yang paling utama yang kita kena buat. Itu sebab bila apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini, majoriti ataupun 100%-nya adalah doa kepada Allah SWT, berlindung daripada Allah SWT, dengan Allah SWT daripada segala kejahatan. Yang selebihnya yang kita mampu usaha yang lain itu kita usahalah. Tetapi portion yang banyak, bahagian yang banyak, yang besar itu adalah permohonan kita daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musibah dan ujian yang Allah bagikan kepada kita. Allah yang bagi ujian kepada kita, kita kena minta daripada dia juga untuk Allah angkatkan, untuk dia angkatkan ujian itu daripada kita, tidak memberatkan kita dengan perkara yang kita tidak mampu. Memang Allah SWT tidak akan tanggungkan kepada kita benda yang kita tak mampu. Tapi kita tak mampu tu, kita mampu tu sendiri pun sebenarnya berat dah. Itu sebab kita minta. Allah dah janji dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menanggungkan satu beban yang kita tak mampu nak tanggung, kecuali beban itu sebenarnya kita mampu tanggung. Allah nak tengokkan kesabaran kita saja. Kita sabar, lawan, berjihad, berjuang, maka kita akan dapat tanggung. Itu sebab bila kita diberi ujian yang kita rasa kita diberi ujian paling teruk, berat sangat-sangat dah, kita rasa tak mampu nak lawan, tetapi Allah bagi juga ujian tu kat kita. Kita dah doa dah, Allah bagi juga ujian kat kita. Allah nak angkat darjat kita, Allah nak uji kesabaran kita, Allah nak bagi kita lagi sabar. InsyaAllah tidak ada perkara yang sia-sia pun dengan secebis kesabaran yang kita buat, ataupun sebesar mana kesabaran yang kita dah hadapi dan kita dah buat dengan izin Allah SWT. Semoga Allah bagi kita ganjaran di atas segala-galanya. Dan mungkin juga kita tengok orang lain tak diuji macam kita, yang kita rasa teruk, tetapi orang itu juga mungkin diuji dengan ujian yang kita tak pernah tahu bagaimana ia diuji. Kadang-kadang kita nampak orang itu tidak diuji dengan duit, tetapi dia diuji dengan persahabatan. Tidak diuji dengan persahabatan dan duit, mungkin dia diuji dengan jodoh, tak kahwin-kahwin, kan? Tidak ada jodoh, mungkin itu dan ini, wallahu alam. Ada juga orang yang diuji, orang yang nampak macam okey, tidak nampak diuji dengan itu dan ini, tapi diuji dengan rumah tangga, contohnya perceraian dan sebagainya. Maka itu semua adalah ujian. Kalau itu yang berlaku selepas kita dah minta istikharah daripada Allah SWT, maka kita serahkan diri kita kepada Allah SWT. Semoga ia menjadi amal salih yang Allah terima daripada kita. Kalau kita tengok dekat hadis yang seterusnya, dia kata apa? Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas. Ada yang angkat tangan ke? Puan Asnira, Suhana, Imran. Ada soalan ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, doa tadi tu kan, yang tu boleh tak dibacakan kepada anak kecil? Okey, ini ada satu cerita lah Ustaz. Anak dia tak boleh tidur malam, lepas tu dia bawa jumpa bidan. So bidan macam bacakan, saya tak pastilah ayat apa, baca dekat benang dan ikat kat tangan. Dan mengikut apa yang saya tahu, budak tu dah tak meragam malam. Apa pendapat Ustaz? Okey. Sebenarnya wallahu alam. Tetapi sebenarnya kaedah-kaedah ikat benang ke biar benda dekat badan kita itu, dia dah mirip kepada tangkal. Kepada tangkal. Saya minta maaf siapa-siapa yang tak bersetuju dengan saya, tetapi ia dah mirip kepada tangkal. Itu sebab kalau kita tengok dalam sirah, dalam sunnah-sunnah Nabi tak pernah ajar pembuat macam tu. Tidak ada pun satu perkara yang Nabi buat secara kekal. Kalau contohnya macam baca lepas tu tiup, kita dah pernah jumpa dah hadis-hadis yang Nabi baca, Nabi ruqyahkan dan tiup, pasak
fabasaqa fanafadha nafakha, itu tidak ada masalah, itu kaedah-kaedah sahaja, tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan dan mengajar meninggalkan apa-apa ataupun mengikatkan apa-apa ataupun menggantungkan apa-apa pada tubuh badan manusia untuk tujuan minta perlindungan ataupun merawat pesakit itu. Wallahu alam puan. Kalau mengikut apa yang saya belajar, ia dah mirip kepada tangkal dan eloknya buang. Tak kira lah dia baca satu Quran pun, tetapi apa yang ada pada benang itu, kecuali dengan izin Allah SWT. Maka pergantungan itu, bila kita letak sesuatu perkara, kecuali okey, ini satu benda yang kita kena faham betul-betul. Kecuali perkara itu dia adalah, contohnya kita nak mengelakkan daripada contohnya macam kita letak koyok lah, kita letak koyok ke, ataupun dululah ada orang kata benang apa, ada orang kata gelang, wallahu alam. Kalau betul-betul terbukti, kalau betul-betul terbukti perkara itu secara medikal, secara perubatannya memberi kesan kepada diri, secara saintifiknya memberi kesan kepada diri, macam kita letak koyok ke, ataupun ada gelang ke, tapi dia memberikan satu tindak balas kimia kepada kulit, contohnya menjadikan kita agak kulit kita agak apa, dia ada ubat, macam kita pakai plaster lah. Janganlah pula lepas ni kata ustaz tak bagi letak apa-apa dekat badan, plaster pun tak boleh letak. Dari segi medikal tidak ada masalah. Kalau dari segi perubatan ia mempunyai ubat dan penyakit itu adalah penyakit fizikal, tidak ada masalah. Tetapi kalau penyakit itu adalah penyakit yang tidak fizikal, dia bukan dalam bentuk ada bukti perubatan, dan kita letak hanya disebabkan gelang ini dibacakan. Ada yang lebih teruk adalah meletakkan ayat-ayat Quran di dalam gulungan-gulungan kain atau kertas dan diikat pada tengkuk atau pinggang. Maka ia juga termasuk di dalam tangkal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, diharamkan oleh Islam. Maka kita perlu jauhi dan kita perlu berhenti daripada melakukan perkara itu. Kalau nak baca tadi betul juga kalau apa yang disoalkan oleh Puan Amnira tadi kan, Asnira ke Amnira, wallahu alam. Saya tak nampak sangat sebab tulisan Jawi kan. Mata pun dah kecil sikit ni. Amnira Ustaz. Amnira, okey, terima kasih. Kalau nak dibacakan doa-doa yang sepatutnya kita bacakan kepada diri kita sebelum kita tidur, dan kita bacakan perkara ini, doa-doa dan zikir ini, permohonan kita ini kepada anak kita, sedangkan anak kita tak mampu nak buat benda tu, maka itu adalah satu perkara yang dibolehkan oleh Islam. Tidak ada tegahan tentang perkara itu. Mana mungkin seorang budak yang umur setahun, 2 tahun, 3 tahun nak boleh baca, tetapi kita ajarkan kepada dia, kita bacakan untuk kita bacakan untuk dia juga, dan buatkan doa, minta mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dia. Kita tak boleh nak serahkan kepada dia, kita kena tolong buat dalam keadaan dia kecil. Maka bila buka anak-anak dah makin besar, ajarkan perkara-perkara yang sikit-sikit. Jangan bagi terus baca surah Az-Zumar, dia qiraati pun tak habis lagi, tak boleh lah. Itu satu benda yang agak mustahil. Tapi soalan yang tadi tu, insya-Allah kalau dikatakan benang diletakkan dekat lengan dan dia dah tak menangis malam, wallahu alam, saya minta maaf untuk bercakap tentang perkara ini. Saya nampak ia adalah mirip kepada tangkal dan perkara itu perlu dijauhkan, dan teruskan dengan doa-doa yang kita baca dalam kitab ini untuk kita baca dan doa kepada Allah Taala untuk melindungi anak-anak kecil, insya-Allah selesai. Saya kongsi pengalaman saya, anak sulung saya kehidupan dah jadi macam fobia. Bila malam, tengah malam je pukul 12 dia maghrib dia akan menangis, tengah malam dia akan menangis, dan kadang-kadang bawa sampai sejam lebih juga, lama juga menangisnya itu. Dan mungkin saya dengar cerita ramai lagi kawan-kawan juga mempunyai masalah yang lebih kurang juga sama, lebih lagi menangis, waktunya menangis tu panjang. Maka alhamdulillah selepas beberapa ketika usaha dibuat dengan bacaan doa dan zikir, solat hajat dan sebagainya kepada Allah Taala, benda tu selesai. Sebelum anak tu membesar pun sebenarnya dalam tempoh dia kecil tu dah selesai dah. Memang kadang-kadang ada anak-anak ini dia Allah bagi dia
kelebihan sikit, nampak perkara-perkara yang kita mungkin tak nampak, tetapi itu juga ujian bagi dia dari kecil. Semoga dia itu diuji dari kecil, dia diberikan kesabaran dan kekuatan daripada dia kecil lagi, insya-Allah. Semoga ia adalah kelebihan daripada Allah SWT yang Allah bagi kepada anak-anak kita lah, insya-Allah. Dia memang ada ujian-ujian tu. Tapi meletakkan tangkal, tambah-tambah pula orang yang menerima kaedah sebegitu tidak faham pun apa yang dibaca dan apa kaedah letak rantai tu, letak benang itu. Maka itulah satu lagi perkara yang lebih bahaya, takut adanya pergantungan kita dengan perkara itu, dengan objek itu, dengan objek itu. Takut syirik. Ya, takut syirik ataupun kita risau. Betul. Kita takutkan ada berlakunya syirik di dalam perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang percaya, memang banyak orang percaya dulu lagi banyak, sekarang mungkin dah kurang sikit dah dengan kerja-kerja yang dibuat oleh para asatizah dalam YouTube, mengajar-ngajar dekat masjid dan sebagainya, membetulkan perkara ni, insya-Allah. Kalau kebanyakan lelaki yang pakai gelang tasbih atas alasan berubat, tasbih adalah bukan untuk diletakkan dekat tangan, sebab gelang ini sebenarnya dia lebih mirip kepada perhiasan seorang wanita. Gelang ini lebih mirip kepada perhiasan seorang wanita, wallahu alam. Tetapi kalau nak kata dalam bentuk tasbih, lebih utama digunakan adalah jari. Kalau hadis-hadis yang sebelum ni kita jumpa, Nabi kata yaqidul tasbih bil anamil. Mengikat ataupun mengira tasbih itu dengan jari-jari, tapi tidak ada halangan untuk menggunakan tasbih. Tidak ada halangan untuk menggunakan tasbih. Yang ditakuti adalah material tasbih yang setengah orang mempercayai ada kelebihan. Itu satu perkara yang perlu dijauhkan. Kalau kita kata dululah ada isu kayu kokar lah, kayu kokar ni ada diceritakan bahawa kayu ini dibuat kapal Nabi Nuh dan sebagainya, maka itu adalah datang daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak tentu kesahihan dan kedaifannya. Maka kita elakkanlah daripada mempercayai perkara-perkara yang sebegitu. Bila Nabi kata dia berzikir dan mengikat dan mengira tasbih menggunakan jari, cukup dah dengan jari sebenarnya. Tapi kalau nak gunakan tasbih, cukup dengan tasbih, tidak ada masalah dan tidak ada kaitan pun dengan material yang digunakan untuk buat tasbih itu. Sehingga tasbih itu dijual dengan harga beratus-ratus pun ada. Wallahualam, saya rasa pernah dengar juga. Ataupun berpuluh-puluh ringgit disebabkan kualiti kayu dan sebagainya. Maka kita takut zikir-zikir kita, ibadat-ibadat kita tu tergantung dengan tasbih-tasbih itu. Kita juga nak mengelakkan daripada kita menyerupai, kalau kita tengok dia panggil sami-sami Tibetan. Orang-orang Tibet ni kadang duk berzikir dengan Buddha dan sebagainya ni, mengusung tasbih, meletakkan tasbih dekat tengkuk. Wallahualam, saya rasa saya pernah nampak. Saya minta maaf kalau saya silap. Meletakkan dekat tengkuk, besar tasbihnya, ataupun takut juga datang riak. Wallahualam, takut juga datang riak dengan kita sentiasa kadang-kadang ada orang tabiat bertasbih ini menggoyangkan dan sebagainya tasbih itu. Wallahualam, kalau tidak ada riak dan sebagainya mungkin tidak ada masalah, tetapi jangan sampai ada perkara-perkara lain yang mengganggu kaedah kita bertasbih dan berdoa kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dah ajar kita dengan cara yang paling sederhana, yang paling simple untuk kita bertasbih dan berzikir dan mengira tasbih itu dengan apa yang Allah bagi kepada kita, dan bebaskan diri kita daripada terikat dengan perkara-perkara material dan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita dalam keadaan kita bertasbih. Wallahu alam. Kalau berubat itu, wallahu alam, di mana berubat itu? Kalau tasbih untuk alasan berubat, zikir-zikir untuk alasan berubat, maka kalau kita tengok zikir-zikir itu boleh dikira dengan jari, ataupun tasbih-tasbih itu boleh kita letak dalam poket saja, tidak ada masalah, dan kita tak perlu pun letak dekat tangan. Wallahu alam. Kalau ada riwayat-riwayat daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bahawa mereka meletakkan tasbih di tangan, boleh datangkan kepada saya, mungkin kita boleh berbincang, insya-Allah. Tetapi setakat ini
yang kita baca tentang tasbih daripada mula kita Al-Azkar hari itu, kita tak pernah lagi nampak dan dengar ada bentuk tasbih musabbih yang berantai yang diletakkan dekat tangan untuk tujuan berubat dan sebagainya. Wallahu alam, kecuali kita jumpa ada seorang perempuan berzikir dengan mengira tasbihnya, zikirnya dengan biji kurma, kalau tak silap saya biji kurma, biji buah-buahan lah untuk dikira tasbih itu. Ataupun hasa ini ketulan-ketulan batu yang kecil-kecil itu digunakan untuk mengira zikir. Itu tidak ada masalah dan bukanlah perkara itu perlu diletakkan di badan kita. Okey, mohon amal. Okey, boleh kita bismillah dan ayat kursi K dan gunakan sebatang kayu untuk menutup tingkap yang tidak boleh ditutup kerana rosak ketika maghrib. Ibu Lin 63, saya tak pasti membaca bismillah dan ayat kursi dan gunakan sebatang kayu untuk menutup tingkap yang tak boleh ditutup kerana rosak. Kalau rosak, maksudnya dapat dibaiki rosak itu dengan sebatang kayu ataupun macam mana? Ada ke Ibu Lin dalam ni, boleh ceritakan kepada saya tak apa isunya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tingkap tu tak boleh ditutup kerana dia terbuka. Di rumah ada baby. Kita kan disarankan menutup semua tingkap ketika maghrib untuk mengelakkan daripada gangguan budak-budak ni diganggu oleh umur sibian. Jadi bolehkah kita guna kaedah itu? Untuk sementara lah, kerana tingkap tu tak boleh ditutup, dia rosak. Dia dah jam. Maksudnya jam tu, tingkap tu tak boleh tutup lah juga. Akhirnya kita letak kayu lah untuk tutup kan. Dan kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kita letakkan kayu tu supaya kita tak ada dapat gangguan daripada ni lah makhluk yang mengganggu baby maksudnya. Okey. Tentang perkara itu adalah satu usaha kita lah untuk untuk kita menutup pintu tu lah. Kalau kata nak tutup pintu, sebenarnya mungkin kita boleh tutup dengan kain ataupun apa-apa papan ke apa. Kalau sebatang kayu tu mungkin tak nampak macam tutup pintu sangat. Tapi kalau itu sahaja yang ada, maka tidak ada masalah lah. Dan doa kita Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi itu adalah salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk membantu supaya anak kita tidak diganggu oleh syaitan. Saya rasa tidak ada masalah dan kita tengok perkara ini tidak ada masalah. Wallahu alam, saya cuba ingatkan balik apa yang saya dah cuba baca. Kalau setakat itu tidak ada masalah sebab benda tu rosak, kita cuba untuk tutup. Tak kira lah dengan kayu ataupun apa, kalau eloknya dengan kain supaya kita tak nampak di luar itu. Tak nampak di luar itu, kanak-kanak pun tak boleh nampak keluar itu. Kalau ada selimut, pakukan selimut itu lebih elok. Maksudnya kalau ada suami kat rumah, suruh dipakukan ataupun skrukan selimut, tutup. Sehingga siang pun tak payah buka pun tak apalah kalau ia membuatkan kita susah nak tutup pada waktu malam. Sebab tutup pintu pada waktu malam ini bukan hanya untuk budak-budak saja. Secara umum, Nabi suruh tutup pintu pada waktu petang ni adalah secara umum sebab waktu itu syaitan berkeliaran. Secara umum, bukan untuk budak-budak saja. Kadang-kadang mak bapak budak pun kena ganggu juga. Jadi tidak ada masalah. Wallahu alam, Ibu Lin 63, insya-Allah benda tu tidak ada masalah. Cumanya tentang perkataan tadi saya dapat detect tadi Ummu Sibyan, sebenarnya Ummu Sibyan ni tidak ada riwayat yang sahih mengatakan itu adalah kalau tengok Imam Ibn bin Bas, dia ni dia keras sikit lah. Dia kata Ummu Sibyan kulluha la aslalaha. Dia kata tentang nama Ummu Sibyan ini tidak ada asal di dalam nafs, tidak ada asal di dalam hadis, tidak ada asas di dalam hadis tentang nama syaitan yang mengganggu anak-anak ni namanya Ummu Sibyan. Nama pun kadang-kadang, saya minta maaf ya, tak apa, kita belajar ni, saya bagi tahu banyak kali, kita ni macam adik-beradik. Kalau kita salah, macam saya tegur kakak saya, adik saya, kan kita sama-sama supaya ukhuwah ini terus
terjalin dan kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Taala dalam syurga insya-Allah. Umur Sibyan memang tak ada dalil yang mengatakan tentang itu adalah nama syaitan yang mengganggu anak-anak, dan banyak lagi sebenarnya ustaz-ustaz cerita tentang nama-nama syaitan ni yang tidak ada asal pun sebenarnya, wallahu alam. Kalau ada asal boleh datangkan dengan hadis yang sahih, sebab benda ini adalah perkara gaib. Perkara gaib tidak ada siapa yang boleh claim atau menceritakan tentang kesahihannya kecuali datang dengan nas. Kecuali datang dengan nas. Maka Ummu Sibyan, nama pun Ummu ni mak kepada anak-anak. Takkanlah kita nak gelarkan syaitan ini mak kepada anak-anak, betul tak? Sibyan ini, sabi ini adalah anak-anak kecil. Sibyan ini jamak kepada anak-anak kecil. Tiba-tiba kita sandarkan ataupun kita nisbahkan syaitan yang mengganggu anak-anak ni namanya Ummu, anak-anak kecil. Jadi puan, saya rasa macam sebenarnya bukan puan je, sebenarnya saya jumpa banyak sangat-sangat yang masih lagi berpegang kepada, ataupun bukanlah berpegang sangat, cuma bila dalam cakap-cakap tu macam puan cakap tadi, bila tanya tu terkeluar benda tu kan, persoalannya dekat tempat lain kan, tapi bila saya dapat nampak detect benda tu, saya kena sebutlah benda tu tidak ada asalnya. Maka kita tidak perlulah maksudnya, dan banyak lagi nama-nama syaitan yang kita tak perlu pun menyebutnya dengan nama yang diberikan sebab tidak ada asal. Dan saya juga berpesan kepada para asatizah yang lain juga supaya bila nak menyebut tentang perkara-perkara yang gaib ni kena hati-hati, sebab orang-orang awam sentiasa mengambil kata-kata ustaz walaupun dia tidak datangkan dengan sumber, dan dia menjadi pegangan kepada orang-orang awam, termasuk orang-orang yang sentiasa dalam proses-proses pengajian. Semoga kita jauh daripada perkara-perkara ini. Dan dekat sini saya jumpa juga satu yang berkaitan dengan sebelum ni ada yang bercakap tentang qarin. Bercakap tentang qarin, betul tak? Qarin ini memang Nabi dia ada sebut dalam satu hadis, dia kata na'am illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Ini yang saya cari hadis tu, lafaz hari tu tentang qarin Nabi Muhammad SAW. Kita dah dilahirkan dengan qarin, tetapi qarin Nabi Muhammad SAW telah Islam. Allah telah tolong Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kata, dia kata na'am, Nabi juga wa anta ya Rasulullah ma'aka syaitan, dan engkau juga, sahabat tanya Nabi, engkau juga ya Rasulullah bersama syaitan? Nabi kata na'am. Nabi kata na'am, qarin itu, Nabi kata na'am illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Kecuali tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantuku ke atasnya, ke atas syaitan itu, ke atas qarin itu, fa aslam, dan qarin itu telah pun Islam. Wallahu alam. Maka insya-Allah Ibu Lin, saya tak tahu nama betul ni, mungkin nama betul Ibu Lin 63, kita sama-sama tak ada masalah tentang kayu tadi, boleh itu adalah usaha dan ikhtiar dengan doa kita kepada Allah SWT, dengan tidak ada langsung. Sebenarnya kita tidak bergantung dengan kayu yang kita letak tu, kita hanya letak supaya dia ada sebagai satu perkara yang kita cuba untuk menutup ruang-ruang yang terbuka. InsyaAllah itu satu usaha yang baik. Dan membaca bismillah dan ayat kursi itu, kita mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya anak-anak ini tidak diganggu, itu satu usaha yang baik juga. InsyaAllah kita panjatkan doa dan perlindungan kita, permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah saya harap saya dapat menjawab soalan. Kalau terlebih saya minta maaf ya. Terima kasih atas pencerahan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak share satu perkara tentang diri saya. Boleh. Ada kawan, dia bawa saya, teman dia pergi satu tempat. Kemudian dia nak berubat Ustaz. Selepas saya balik malam, saya antara tidur dengan tak tidur, ada binatang anjing, muka anjing badan manusia, dia keliling kaki saya, dia menyalak-menyalak dekat saya. Dia marah lah, macam cara dia marah, dia keliling kaki saya. Saya rasa benda lain yang ikut saya. Lepas tu saya baca ayat kursi, saya tak ambil apa. Saya baca ayat kursi, umur saya bagi saya ada pelak Quran tu, ada Ashifa, pengusir jin semua. Saya pasang tu ya Ustaz. Saya pasang Quran 30 juzuk, saya pasang tu, memang selalu rumah saya ada benda tu. Alhamdulillah. Selepas tu saya boleh tidur, okay, tak ada apa dah. Saya memang amalkan benda-benda dalam Al-Quran tu je. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih banyak-banyak Puan Aini. Sebenarnya bila kita pergi berubat, kita tak payah bawa balik apa-apa sebenarnya. Kecuali lah contohnya kadang-kadang dia suruh kita
ambil garam kat rumah dengan lada hitam ke apa ke, kita mandi dan buang. Mungkin itu di antara perkara yang boleh menyakiti syaitan dan jin. Itu tidak ada masalah sebab itu terbukti dari segi mujarrabat, dia panggil percubaan. Tetapi jangan buat balik dan terima apa-apa sahaja barang untuk kita pegang dan simpan. Kalau macam suruh mandi dengan air daun bidara ke apa ke, tak ada masalah lah dengan kita iktikad bahawa daun bidara tu adalah ubat-ubatnya pada daun itu boleh menyegarkan badan kita dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi jangan sesekali siapa-siapa pergi berubat dan bawa balik benda-benda yang diberikan tanpa kita tahu, ataupun kita tahu tetapi ia dalam bentuk tangkal. Yang tu yang tidak boleh. Jangan bawa balik apa-apa sebab sebenarnya banyak kaedah-kaedah perubatan sekarang ni, bukan sekarang ni lah, sebenarnya dulu-dulu pun banyak dah sebenarnya. Banyak sangat kaedah perubatan yang kita nampak macam okey tetapi sebenarnya dia tak okey. Cuma kita nak tengok. Saya bukan berubat, saya teman kawan ajak teman dia okay. berubat. Saya balik seorang tu, saya rasa benda-benda yang dia berubat tu ikut saya. Tapi saya tak amal benda-benda tu. Saya doa ya Allah, baca ayat kursi, doa syifa, doa yang pengusir jin di dalam rumah saya. Al-Quran 30 juzuk memang selalu saya pasang. Alhamdulillah, lepas tu saya boleh tidur tenang sampai sekarang. Insya-Allah. Syukur pada Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebenarnya mengikut-ngikut ni memang banyak dah. Bukannya orang macam kita je. Ustaz-ustaz, perawat-perawat pun banyak kena ikut. Balik rumah berat, ada kawan saya seorang ustaz balik-balik daripada mengubah orang. Dia mengubah orang lalas dia pun sendiri tak boleh nak bangun. Jadi itu sebenarnya ujian-ujian yang Allah bagi kat kita. Jin ni ada banyak jenis. Ada kecil, ada besar. Ada yang rankingnya tinggi, ada rankingnya rendah. Ada kesannya besar, ada kesannya kecil. Maka itulah saya rasa bila kita duk belajar zikir-zikir ni, sebenarnya Nabi duk ajar kita macam-macam benda yang sebenarnya di dalam itu Nabi sendiri dah janjikan kita bebas daripada gangguan syaitan dan iblis. Semoga kita diberikan kelapangan dan kekuatan untuk amalkan apa yang Nabi ajar, insya-Allah. Allah jaga kita, Allah utuskan malaikat-malaikat dia untuk jaga kita, bukan benda-benda lain yang orang lain letak suruh jaga kita. Sebab ada, saya berkawan dengan ramai orang juga, ada jenis orang yang orang bagi dia peneman lah, penjaga lah, kita pun tak tahu apa dia istilah-istilah itu. Moga kita dihindarkan dan dibebaskan dan dijauhkan daripada syaitan, daripada perkara-perkara yang sepatutnya tidak ada pada diri kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, macam dalam Facebook tu ada kadang-kadang jual-jual ubat katanya untuk pengubat sihir, pengubat sakit-sakit badan. Betul ke Ustaz? Boleh ke kita percaya? Okey, saya just nak tahu apa ubatnya. Ubat tu apa? Ubat dia contohlah, dia kata dia dah buat benda, dia baca Yasin banyak ni. Tapi saya tak pernah beli lagi lah. Cuma nak tanya dengan Ustaz, boleh kita percaya tak ataupun macam mana? Saya wallahualam, benda keadaan-keadaan yang macam tu saya benda ni macam ni lah, benda kaedah-kaedah macam ni tidak pernah dijumpai zaman para sahabat, tak ada dibuat macam tu. Ada bacaan, kan para sahabat diriwayatkan menggunakan Fatihah untuk berubat dan sebagainya. Maka kalau baca dekat beras jual, baca dekat barang jual barang dan sebagainya, ini benda-benda saya minta maaf kalau ada yang dalam ni yang terlibat dan sebagainya. Wallahualam, saya secara individu, secara personal saya tidak bersetuju dengan cara tu. Saya tidak bersetuju dengan cara tu, kecuali kita sendiri mengubat. Kalau benda tu benda yang mistik, benda yang spiritual, kita baca doa dan kita berdoa kepada Allah SWT. Kalau benda tu dibenarkan, wallahualam, takut nanti dia akan jadi macam wallahualam, saya tidak rasa perkara itu sesuai dan wajar untuk diamalkan ataupun diletakkan pergantungan diri kita kepada perkara-perkara itu. Kecuali lah benda-benda itu dijual, contohnya macam benda-benda tu memang ada khasiat, ada nutrition untuk menyegarkan badan kita, apa semua, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sihir, makan saya tak tahu benda apa gula-gula ke, kismis ke apa ke? Dia buat sapu macam minyak lah Ustaz, minyak.
Dia kata kalau kita work kat badan, kalau sakit-sakit badan ke, kalau orang kena sihir, insya-Allah boleh sembuh. Kalau tu macam itulah lebih kurang dekat dia punya tu. Wallahu alam, kalau ubat tu memang ada, contohnya mentol. Ada ubat yang kita rasa berangin, kadang-kadang kita rasa lenguh-lenguh badan, ubat itu kita sapu untuk menghilangkan lenguh-lenguh badan tu tidak ada masalah. Tetapi kalau kata nak mengelakkan sihir, wallahu alam ada. Ini dia kata Ustaz, ubat ni dia buat daripada akar-akar kayu dia kata. Ha. Akar-akar kayu. Ha. Cuma Ustaz ubat-ubat ni- dari akar kayu ni memang banyak, tidak ada masalah pun sebenarnya. Kita duk guna pun akar-akar kayu dan letakkan yang metal tu untuk sejukkan badan kita, ataupun minyak-minyak afiat yang kita duk tengok kat kedai tu kan, kita sapu saja. Tapi tak ada claim mengatakan boleh mengelakkan sihir. Tapi kalau ada claim boleh mengelakkan sihir, wallahu alam, saya rasa kurang nak yakin dengan perkara itu. Saya secara individu lah. Mungkin kalau ada ustaz lain kata okey, wallahualam. Tapi saya secara individu, sebab puan tanya saya jawab. Saya sendiri tidak cenderung ke arah itulah, wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terdengar kawan saya menyatakan tadi dia tidak boleh memakan pisang merah kerana ada sumpahan keturunannya. Adakah ini membuatkan syirik? Sebenarnya pisang merah, ada pisang merah, ada pisang warna merah Okey. Puan Rosi Kasim. Pisang udang. Pisang udang ada kan? Ya. Dan saya juga pernah dengar juga ada sumpahan-sumpahan dan keturunan dan sebagainya tak boleh makan, contohnya kelapa pandan. Tak boleh makan. Ada jenis-jenis buah yang warnanya rare lah, kita kata rare lah. Pisang yang merah ni jarang kita jumpa kat kedai-kedai. Ada. Macam kelapa yang kuning tu jarang dijual kat kedai, kecuali kelapa pandan yang hijau, kelapa gading yang merah, yang orange tu. Yang orange tu ada, sebenarnya memang ada isu-isu perjanjian keturunan, sumpahan keturunan dan sebagainya, tak boleh makan itu dan ini. Wallahu alam, pada saya ia boleh membawa kepada ni lah, kepada syirik jugalah, sebab perkara itu perkara yang halal, kecualilah ia haram dengan sebab kita nazar. Aku bernazar tidak akan, contohnya ada seorang tu dia kata dia bernazar tidak akan makan pisang merah. Nazar itu hukum dia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memang halalkan perkara itu. Kalau perjanjian keturunan dia tidak tahu. Dia pun tak tahu perjanjian keturunan tu perjanjian dengan siapa. Kalau perjanjian dengan syaitan, tidak perlu ada perjanjian tu. Kan? Jadi insya-Allah semoga kita dihindarkan daripada gangguan syaitan dengan kita memutuskan segala perjanjian-perjanjian yang sebenarnya perjanjian yang syirik, perjanjian yang tidak wajar berada di antara manusia dengan syaitan, maka kita minta Allah SWT putuskan. Sebenarnya ada orang yang mungkin ada usaha memutuskan dengan cara-cara yang tertentu, tetapi sebenarnya kita sendiri boleh direct kepada Allah SWT supaya Allah SWT yang memutuskan pertalian. Siapa-siapalah yang ada dalam jemaah-jemaah kita belajar ni, saya minta kita sama-sama doa, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau memutuskan dengan rahmat dan kekuasaanmu, dengan kudrat dan kekuasaanmu, kebesaranmu dan keagunganmu, dan Engkaulah yang memiliki kekuasaan di atas segala sesuatu. Engkau menjadikan syaitan dan iblis laknatullah, maka Engkau putuskanlah segala ikatan di antara jemaah-jemaah yang ada di dalam majlis ilmu ini, dengan apa-apa sahaja ikatan dengan syaitan, ikatan keturunannya ataupun apa-apa sahaja, semoga Engkau memutuskannya. Semoga kami ini, hamba-hambamu ini, ya Allah, dapat beribadat kepadamu dengan tenang dan selesa. Semoga kami semua mendapat rahmat dan keberkatan daripadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab benda ni boleh diputuskan. Allah boleh memutuskan ianya bila-bila masa. Kita sahaja kena berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, lagi ada soalan lagi? Ustaz, Ya, tanya lagi satu Ustaz. boleh. Minyak kasturi tu macam mana Ustaz? Kata minyak kasturi tu kalau budak-budak nangis, kita letak kat dia, budak boleh senyap. Macam mana tu Ustaz minyak kasturi? Okey. Tentang minyak kasturi ni sebenarnya memang adalah mungkin ini dipanggil mujarrabat. Mujarrabat ini adalah perkara-perkara yang datang dari segi eksperimen, uji kaji orang-orang yang merawat. Dan sebenarnya memang wallahualam, mengikut banyak-banyak pengamal, dia kata syaitan yang tidak Islam dia tak suka dengan bau kasturi, sebab kasturi ini wangi.
Kan kasturi ni wangi. Sebenarnya kita balik kepada sejarah. Kita balik kepada tradisi para ulama, para sahabat. Mereka suka berpakai dengan perkara dengan wangi-wangian. Nabi sendiri wangi. Nabi sendiri gunakan wangi-wangian. Para sahabat sendiri guna wangi-wangian. Maka latih diri kita, biasakan diri kita dengan wangi-wangian. Nah, itu satu perkara asal supaya kita wangi. Yang kedua, wangi, perkara-perkara yang wangi tidak disukai, dibenci oleh syaitan dan jin berdasarkan uji kaji ataupun pengalaman-pengalaman para perawat. Maka itu juga boleh dipakai juga dengan erti kata, kita kata syaitan tak suka sebab syaitan ini tabiatnya kotor, dia suka perkara tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang busuk, perkara-perkara yang tak elok. Maka wangi itu adalah kontra dengan sifat syaitan. Maka itu kita boleh pakai, tidak ada masalah. Tetapi jangan percaya kasturi itu boleh menghindarkan syaitan secara total. Sebab ada juga orang yang pakai wangi pun kena histeria juga. Diganggu oleh syaitan juga. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah satu usaha. Dengan izin Allah, dia tak suka kepada perkara-perkara yang wangi, benda-benda yang wangi. Tapi jangan percaya kepada zat itu tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pakai itu sebagai satu usaha untuk menjauhkan syaitan daripada kita, supaya kita risau juga hanya orang pakai kasturi saja dia lupa nak zikir. Sapu-sapu kasturi dan dia rasa dia terhindar daripada syaitan. Itu juga saya risau, kita risau dia makin lama makin jauh untuk tinggalkan zikir. Sedangkan zikir itu lebih utama untuk diamalkan sebab ia ada dalil. Jangan sampai kita mengamalkan pakai kasturi, kita lupa zikir, kita lupa nak berdoa kepada Allah Taala untuk kita dihindarkan daripada syaitan. Itu yang kita kena faham betul-betul. Kita kena faham betul-betul. Okey, saya boleh tengok. Ustaz, Ya. Ustaz, saya pernah dengar orang kata kalau dekat rumah kita, kalau boleh ada air zam-zam, ada kurma, ada kasturi. Macam mana tu Ustaz? Dia sebenarnya air zam-zam ada tu bukan satu perkara yang wajib. Tetapi ia ada disebabkan memang ada keberkatan, yang ada kelebihan pada air zam-zam yang Nabi sebut, yang kita tahu. Dan kurma itu sendiri ada kelebihan-kelebihan dia, Nabi suka makan dan sebagainya. Dan di dalam itu secara saintifik ada nutrition yang memang dia melebihi daripada makanan-makanan yang lain. Dia bukan satu perkara yang kena ada dan kita terhindar daripada syaitan. Dia perlu ada tu dalam bentuk kita kata, kalau tak ada benda lain kita boleh pakai. Kalau tak ada minyak wangi lain kita boleh pakai kasturi. Kita utamakan pakai kasturi. Kalau tak ada makanan lain kita makan kurma pun dah cukup dah. Kalau ada air lain pun kita utamakan air zam-zam. Itu dari segi kelebihan-kelebihan, dari segi apa yang datang daripada riwayat yang sahih dan juga kelebihan-kelebihan saintifik. Tapi kalau nak kata kena wajib ada, kadang-kadang sebenarnya bila perkataan wajib ada ni sebenarnya datang daripada orang-orang yang menjual sebenarnya. Wallahu alam. Sebab kita kena tengok juga keadaan-keadaan itu. Kalau ada perkara wajib ada, tiba-tiba ada orang tak mampu nak ada air zam-zam dekat rumah dia, macam mana? Itu sebab tidak ada benda yang diwajibkan ke atas seorang Muslim kecuali benda yang yang mampu dibuat oleh orang walaupun dia fakir miskin. Jadi kata-kata yang sebegitu kena hati-hati jugalah. Biasa kita biasa dengar pun. Benda tu biasa dengar sangat pun. Cumanya kita kena betul-betul hati-hati. Kalau kita kena bagi sesuatu nak buang, kalau kita dapat sesuatu perkara, satu benda diberi, kita tengoklah, buka je benda tu, tengok apa dia. Sebab kita benda yang datang dalam kehidupan kita, orang bagi, kita kena tahu apa dia. Tak boleh dia bagi kat kita, dia kata ambil benda ni simpan kat rumah, jangan buka, kenapa? Tak boleh. Kita ada hak kita. Kita ada hak kita untuk apa yang berada di dalam rumah kita. Boleh Bila kita berubat pun kita berhak tahu kaedah apa yang dia guna untuk berubat kita. Ayat apa yang dia guna untuk berubat kita. Kita sendiri kita kena berdoa kepada Allah SWT. Tak boleh dia bagi satu benda, dia kata letak dekat dalam almari, simpan, jangan buka-buka. InsyaAllah syaitan tak masuk rumah. Pergi buka aja. Wallahualam. Minta daripada Allah SWT, bebaskan aku daripada segala benda yang bahaya, hindarkan aku dari segala syaitan. Buka, tengok apa dia. Sebab
benda-benda yang bentuk tangkal ni sebenarnya jangan ambil. Pertama sekali jangan ambil. Kalau orang bagi dalam keadaan kita tak sedar, kita kena buka, tengok. Kalau ada ayat Quran, kita bakar. Supaya kita menjaga kehormatan ayat Quran. Kalau dalam tu benda-benda yang kita pun tak faham, paku lah apa segala benda, ada orang ajar buang dekat sungai. Wallahualam tempat yang mengalir supaya tak terkena kepada orang-orang yang di atas darat ni, sebab dekat sungai ni biasa benda tu tenggelam dan sebagainya, dan dia pergi dengan aliran sungai ke laut. Ke laut. Berdoa kepada Allah Ta'ala, baca ayat kursi, baca Fatihah, berdoa minta isti'azah daripada Allah Ta'ala, buang dalam sungai ataupun laut. Tidak ada masalah. InsyaAllah. Kita cakap insyaAllah, semoga Allah jaga kita. Ustaz, ada yang akar-akar bergerak tu betul ke ilmu pengasih? Ada akar-akar bergerak. Banyak akar-akar bergerak ni dekat mana? Dekat rumah ke apa? Puan Suhana. Akar-akar bergerak saya tak pasti apa. Salah tak ada ke Ustaz tanya? Ini Opa dah muncul ni, saya jadi takut pula kan. Kena berhenti dah ke ni? Sebab kelas kita tadi sepatutnya 9.10, tapi Ustaz Suraya kata boleh lewatkan sikit. Okey. Saya tak faham apa dia akar bergerak ni. Kalau benda tu akar bergerak yang namanya akar bergerak tapi dah mati dah, dia bagi dekat kita untuk tujuan pengasih. Apa-apa sahaja benda yang berkaitan dengan ilmu pengasih ke apa ke, jangan ambil. Jangan ambil. Macam saya kata, kecuali lah akar itu ada bau. Contohnya bau itu untuk elakkan nyamuk tak suka ke apa ke, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu tidak ada bau, tidak ada apa, tiba-tiba kita percaya je kepada akar tu, tak boleh. Tidak boleh macam tu. Tidak boleh macam tu. Wallahualam. Kecuali ada benda yang berkaitan dengan yang ditingkatkan secara medikal. Hasil, kesan, reaksi bahan itu kepada diri kita untuk mendatangkan kesihatan secara fizikal. Benda yang berkaitan dengan rohani, tidak ada benda yang datang dengan akar ke apa, tidak ada. Wallahualam. Ada perawat meninggal Ustaz selepas merawat pesakit. Inilah ujian-ujian yang Allah bagi dekat kita kan, kepada orang lain juga. Minyak kasturi, pisang udang, ada juga yang tak boleh makan ikan sebelah. Ya, ikan sebelah lah, macam-macam lah pantang-pantang yang wallahualam datang dari mana, sedangkan benda Allah dah halalkan, kita boleh makan, Allah haram kita tak boleh makan. Itu sahaja. Kecuali kita bernazar. Okey, mohon pada kejap. Okey, harap-harap tak ada soalan dah. Dan kalau kita nak menegur kawan kita tu adalah kita berdosa sebab saya tak nak. Boleh, itu sebab saya kata dalam perkara yang berkaitan dengan akidah, tegur terus. Tapi dengan ayat yang baik lah. Dengan minta maaf dulu, cakap kat dia, kita cakap kat dia minta maaf, ganggu dia, saya belajar macam ni dari dalam bentuk yang macam ni, ini adalah syirik, ini adalah mirip kepada tangkal, ataupun dia memang tangkal, maka tangkal itu adalah diharamkan oleh Islam. Kita bagi tahu elok-elok. Mungkin 2, 3 kali, 4, 5 kali pun tidak ada masalah. Sehinggalah benda tu boleh datangkan mudarat kepada kita berhentilah daripada menegur. Sebab ia berkaitan dengan akidah. Akidah. Kalau berkaitan dengan khilaf fiqh, tidak ada masalah. Kita masih boleh bertolak ansur untuk kita menegur. Puan Rosni Kasim. Ustaz, banyak lagi ke soalan? Tu kejap saya nak tengok ni, apa dia ni, kejap. Saya nak tengok. Kalau tak ada apa-apa, kita kena berhenti dah sebenarnya. Saya rasa tidak ada dah. Kejap. Bergantung. Okey, saya harap saya tak ada tinggal soalan. Satu soalan Puan Haslin, bagaimana dengan akar Siti Fatimah dan buat zuriat yang ramai dan bawa pulang dari tanah suci? Ini pun satu juga, akar Siti Fatimah ke bunga Siti Fatimah ni? Saya rasa bunga Siti Fatimah kot. Ke akar Siti Fatimah? Wallahualam. Banyak sangat akar. Akar pun ada. Akar pun ada. Wallahualam. Segala-gala lah yang Siti Fatimah ni, dari akar sampai batang sampai bunga daun, mungkin ada khasiatnya. Kalau ianya mendatangkan khasiat, macam saya kata tadi, mungkin akar itu ada elemen ataupun ada bahan di dalam akar itu yang kita rebus, yang kita masak dan kita minum, dan dia memberi kesan kepada sistem dan hormon badan wanita untuk dia subur dan sebagainya,
wallahu alam itu dibolehkan. Wallahu alam itu dibolehkan insya-Allah. Tapi kalau hanya bawa balik je akal Siti Fatimah, letak bawah bantal, letak bawah katil, letak bawah tilam, letak dalam selimut, bungkus elok-elok, gantung dalam, itu tidak ada apa-apa yang boleh dikatakan sehingga kita kata benda tu dibolehkan. Kita takut kita bergantung dengan akal tu dia jadi syirik. Wallahu alam, na'udzubillah min zalik. Kalau ia berkaitan dengan perubatan, kita makan dan sebagainya, berubat, tak ada masalah. Tapi kalau hanya bawa balik, gantung, simpan dekat dalam rumah, wallahu alam itu adalah dilarang dan ditegah oleh Islam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf hari ini kita tak ada baca banyak hadis, tapi semoga dia datangkan manfaat kepada yang lain. Minta maaf juga ustazah yang ada kelas sekarang ni saya menggunakan masa, saya minta maaf, semoga kita rahmat daripada Allah. Ustaz nak lanjut sikit lagi pun boleh, tak ada masalah. Jangan. Saya tak sampai lagi. Ustazah kena buat kelas. Saya dalam kereta Ustaz. Saya dalam kereta. Oh ya ke? Saya tak sampai ke tempat. Kalau Ustaz nak lanjut sikit lagi pun teruskan sekejap lagi. Saya dalam 5 minit, dalam 10 minit baru sampai. Ya ke? Tengok ni dah habis dah soalan-soalan dalam ni, insya-Allah saya pun dah tutup dah. Tak apa, ustazah bawa je kereta pelan-pelan, elok-elok. Bolehlah jemaah-jemaah semua berselawat banyak-banyak, berdoa banyak-banyak kan, semoga kita bangun sembahyang duha dan solat hajat yang tadi kan. Saya rasa ramai sebenarnya yang terkena gangguan, yang rasa terganggu. Kadang-kadang ni pun baru ni ada yang kata boleh tak ustaz pergi tengok saya. Ni sebenarnya bukannya mengubat orang. Saya bukan mengubat orang dan saya tak pandai pun sebenarnya, tapi saya selalu kalau orang tanya benda-benda ni, saya ambil balik lah. Apa hadis-hadis, zikir-zikir yang Nabi bagi dekat kita, baca 10 kali, baca 100 kali sehari, la ilaha illallah la syarikalah ke. Dan itulah apa yang saya bagi kepada orang untuk amalkan. Sebenarnya bukan saya yang bagi, saya sampaikan apa yang Nabi pesan kepada umat dia. Dan solat hajat lah, minta doa banyak-banyak, semoga kita betul-betul diputuskan, kita betul-betul dihindarkan daripada syaitan. Sebab itulah yang sebenarnya juga banyak mengganggu kita, buat kita malas, buat kita lemau. Kita juga ada banyak perkara yang kita kena buat, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi setakat itu je lupa, minta maaf banyak-banyak. Ustazah Suraya boleh bawa kereta elok, insya-Allah sampai dengan selamat, boleh mulakan kelas insya-Allah. Jemaah-jemaah lain boleh tegakkan zikir insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.